Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera kepada semua pelajar. Pada hari ini saya bercuti, namun saya akan teruskan sesi perkuliahan secara rakaman, dan pada minggu ini kita akan belajar lagi dua strategi yang dapat menyelesaikan konflik moral. Kalau sebelum ini kita dah belajar tentang strategi pembinaan hierarki dan juga berkenaan dengan strategi penyelesaian masalah. Jadi kita nak sambung pada minggu ini dengan dua lagi strategi, iaitu yang pertama iaitu strategi kompromi. Okey, kompromi ni biasa kita dengar lah kan, kalau kita borak-borak kawan kita, kompromi lah sikit, maksudnya bertimbang rasa, bertolak ansur dan sebagainya. Jadi kompromi ni maksud dia memperuntukkan sesuatu tetapi bukan segala-galanya kepada setiap orang. Maksudnya kita bagi peluang, bagi peruntukan masa, bagi peruntukan pertimbangan dan sebagainya. Maksudnya tak ada buat keputusan secara terburu-buru. Dalam kompromi ini kita haruslah membuat satu perbincangan ataupun satu rundingan macam mana kita nak solve the problem. Okey, dalam strategi kompromi ini individu tidak dapat membina hierarki yang rasional tentang nilai apakah yang lebih penting dan rasional. Ini bermaksud bahawa strategi ini dia dapat memberikan satu pencairan masalah terhadap masalah yang wujud. Okey? Sebab kita menerima pandangan-pandangan, menerima satu pendapat, menerima sesuatu perkara yang kita perlu terima. Itu maksudnya kompromi. Kita berkompromi lah, begitu maksud dia. Jadi dalam strategi kompromi ini ada 3 langkah. Yang pertama, kita kenal dulu nilai-nilai yang ada dalam konflik. Kemudian yang kedua, kita nyatakan pihak yang akan berkompromi. Siapa yang boleh berkompromi terhadap masalah yang terjadi. Dan yang terakhir sekali, berikan sebab kenapa kompromi tersebut perlu dibuat. Okey, untuk lebih lanjut kita tengok contoh. Encik Ali dan isteri kerap mengalami konflik rumah tangga apabila menjelangnya sambutan raya. Rumah beliau berada di Seremban. Encik Ali pula kerap bertegas bahawa hari raya pertama perlu balik ke kampungnya di Kuala Pilah. Okey, hal ini disebabkan jarak rumahnya di Seremban dekat dengan Kuala Pilah berbanding dengan rumah isterinya yang ada di Kota Baru, Kelantan. Ini konflik nak balik kampung lah ni kiranya. Seorang nak balik Kuala Pilah, seorang nak balik ke Kota Baru, Kelantan. Okey, Encik Ali berpendapat bahawa isterinya perlu patuh kepada arahan dan kehendak suami tanpa kompromi. Walau bagaimanapun isterinya tidak bersetuju kerana beliau juga mahu menyambut hari raya bersama keluarganya pada hari raya pertama. Keadaan ini menyebabkan berlakunya konflik yang berpanjangan. Jadi apakah yang perlu mereka lakukan untuk menyelesaikan konflik nilai kurang bertimbang rasa dan mementingkan diri sendiri tersebut? So ini isu yang terjadi. Saya rasa isu ni isu yang realiti, isu benar yang wujud dalam kalangan masyarakat. Siapa yang nak balik kampung? Macam mana nak balik kampung? Okey, jadi langkah satu tadi, kenal pasti nilai-nilai yang berkonflik. Pertama, setiap tahun Cik Ali mahu pulang beraya ke kampungnya kerana dekat, kata Cik Ali. Isterinya pula, konflik yang kedua, isterinya mahu berhari raya di kampungnya juga, iaitu di Kelantan. Salah ejaan kat situ. Okey, jadi ada dua konflik. Suami nak raya ke rumah dia sebab dekat, isteri nak balik ke kampung di Kelantan. So, langkah kedua, nyatakan pihak yang berkompromi. Siapa sepatutnya yang harus berkompromi dalam perkara ini? Okey, individu yang harus berkompromi dalam isu yang terjadi adalah Encik Ali, iaitu suami dan ayah kepada keluarga ini. Okey, langkah tiga, berikan sebab kenapa kompromi tersebut perlu dibuat supaya keadaan rumah tangga lebih selesa, iaitu Encik Ali dan isterinya dapatlah menyambut hari raya dengan gembira saban tahun. So, apa yang perlu dibuat bagi menyelesaikan isu ini, individu yang harus berkompromi adalah kedua-duanya sekali. Okey? Jadi nak menyelesaikan konflik ini, kedua-duanya tidak boleh berfikir untuk mementingkan diri sendiri. Encik Ali dan isterinya perlu bertolak ansur supaya kata sepakat dapat dicapai. Caranya ialah dengan membuat giliran bagi menyambut hari raya pertama, misalnya tahun ini di kampung Encik Ali, tahun seterusnya pula di kampung isterinya. Okey, keadaan ini akan diulang bertahun-tahun sampailah tahun-tahun yang seterusnya. Okey, oleh itu Encik Ali telah membuat kompromi terhadap isterinya dengan mengenepikan kepentingan diri sendiri, mengatasi kepentingan orang-orang lain supaya dapat memastikan keadilan itu wujud, dan isterinya pun dapat memperbaiki nilai tidak puas hati pada nilai gembira dan bahagia bersama suami dan juga keluarga. Itulah dia tujuan strategi kompromi ini, supaya kita dapat bertolak ansur dan akhirnya dapat menyelesaikan sesuatu perkara. Namun begitu,
dalam strategi kompromi ini terdapat juga masalah dia. Okey, secara teorinya, satu masalah merangkumi sangkaan bahawa nilai-nilai yang ditandingi boleh direalisasikan dalam darjat dan bukan sepenuhnya. Maksudnya, seorang individu mungkin boleh berkompromi tetapi sesuatu nilai dengan mencapai realisasinya hanya sebahagian daripadanya. Maksud dia, orang yang berkompromi ini hanya sebahagian sahaja, tapi mungkin ada sebahagian lagi tidak mahu berkompromi. So, strategi ini tidak dapat melunaskan ataupun memuaskan hati kepada semua orang. Maksudnya hanya sebahagian sahaja yang dapat menyelesaikan, memuaskan hati. Macam kes Cik Ali tadi. Memang betul, Cik Ali akan berkompromi untuk pulang ke kampung. Tapi dia tetap ada rasa tidak berpuas hati. Maksud dia kalau nak guna strategi ini, perlulah menerima dengan sepenuh hati dan juga perasaan. Okey. Di samping itu, strategi kompromi ini hanya dapat dilibatkan sekiranya salah seorang daripada pihak yang mengalami konflik beralah ataupun orang cakap apa bertolak ansur. Tapi kalau orang tak nak bertolak ansur, tak nak mengalah, maka strategi ini tidak dapat dilakukan. Dan strategi ini akan menyebabkan seseorang individu akan terpaksa berkorban. Macam kisah tadi, Encik Ali terpaksa berkorban untuk kepentingan orang lain. Tapi sebenarnya baguslah untuk menyelesaikan satu isu. Cuma kepada individu ianya menyebabkan mungkin berlaku tekanan, kemurungan dan sebagainya dan rasa tidak berpuas hati walaupun kompromi yang dibuat tadi itu adalah baik untuk kehidupan. Okey, kompromi biasanya akan dicapai dengan memberikan faedah yang memihak kepada pihak yang lebih berkuasa ataupun berautoriti. Hal ini kerana pihak tersebut dianggap lebih baik dalam melaksanakan kehendak mereka. Maksudnya orang yang ada kuasa, ada pangkat, biasanya mereka itu akan berpihak kepada orang-orang yang tersebut tetapi tidak kepada orang yang tidak ada kuasa, pangkat dan sebagainya. So, strategi kompromi ini cenderung untuk berlakunya ketidakadilan dan kesamarataan dalam sesuatu konflik yang terjadi. Maksudnya, tak semua yang akan dapat selesai secara adil. Ada tapi tidak semua. Namun begitu, strategi ini tetap memberikan satu penyelesaian yang terbaik apabila ada seseorang yang sanggup beralah demi kepentingan orang lain. So, strategi kompromi ini not bad juga kalau kita lihat secara keseluruhan. Okey, yang kedua hari ini saya nak ajak ialah strategi analisis nilai. Okey, strategi analisis nilai ini memang sangat popular dan memang orang selalu gunakan pun dalam sesebuah kehidupan. Di dalam strategi analisis nilai ada 5 langkah. Pertama sekali, kita nak analisis nilai tersebut. Ada satu perkara yang terjadi, maka kita nak analisiskan dia terhadap satu perkara tersebut. So, langkah pertama, kenal pasti nilai yang berkonflik. Langkah kedua, kenal pasti fakta-fakta sedia ada dalam konflik tersebut. Ketiga, berdasarkan fakta-fakta yang sedia ada, senaraikan pula alternatif yang boleh dibuat. Keempat, dalam menentukan alternatif yang patut diambil, fikirkan kesan serta keputusan yang akan timbul. Dan yang kelima, setelah dianalisis kesan terhadap alternatif, pilih satu alternatif yang terbaik. Okay? Ini memang selalu orang guna strategi analisis nilai ni ya. Okey, kita lihat contohnya. Idham bekerja sebagai pegawai eksekutif pemasaran produk herba. Beliau masih bujang dan mempunyai hobi bermain futsal bersama rakan-rakan di tempat beliau tinggal. Setelah mengikuti beberapa pertandingan peringkat daerah, negeri dan kebangsaan, beliau telah dipelawa untuk menyertai futsal peringkat antarabangsa di Korea Selatan mewakili NGO daripada Malaysia. So dia terpilih mewakili pasukan futsal NGO ke peringkat antarabangsa. So every day, tiap-tiap malam, Idham akan berlatih bermain futsal. Dan jurulatih yang melatihnya berpendapat bahawa pasukan mereka mempunyai potensi cerah untuk maju sehingga ke pertandingan akhir. Maksudnya ada chance lah untuk menjadi juara. So, 2 September tahun itu, pengurus besar syarikat beliau bekerja iaitu Encik Ramli meminta beliau membuat pembentangan potensi produk mereka di Amerika Syarikat. Okey. At the same time, tiba-tiba syarikat tempat Idham bekerja pilih Idham untuk membentangkan proposal di peringkat antarabangsa di Amerika Syarikat sebab syarikat dia ingin orang cakap apa tu memajukan pasaran lah perniagaan kan. Okey, dan hasil pembentangan tersebut beliau telah berjaya mendapat kontrak bernilai 5 juta. So pentinglah kalau dia present bagus dia akan dapat projek bernilai 5 juta dan Encik Ramli minta Idham pergi ke Amerika Syarikat selama seminggu bagi menyelesaikan kerja-kerja pemasaran. Okey, jika Idham dapat menyelesaikan semua urusan di Amerika dalam masa yang ditetapkan, Encik Ramli akan berjanji untuk menaikkan pangkat Idham. So Idham konflik lah sekarang ni. Dalam masa yang sama dia nak pergi main futsal, pergi ke Korea Selatan mewakili Malaysia. Okey, jadi kan apa yang terjadi, dia seolah-olah mendatangkan satu konflik.
Namun begitu belum tiada pilihan. Hanya Idham saja yang layak pergi ke Amerika Syarikat kerana beliau berjaya meyakinkan pelabur hasil daripada pembentangannya. Jadi apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh Idham? Nak pergi futsal ke? Nak pergi ke Amerika Syarikat? Kalau pergi futsal, dapat mewakili negara. Pergi Amerika Syarikat, dapat naik pangkat. Itulah. So, kita tengok macam mana kita nak gunakan strategi analisis nilai. Pertama sekali, dalam strategi ini, dia nak minta kita kenal pasti nilai yang berkonflik. Senang je nilai dia. Pertama, nilai konfliknya, tanggungjawab bawa pasukan futsal ke peringkat antarabangsa di Korea Selatan. Tanggungjawab kedua Idham ialah membawa nama syarikat, membentang produk di Amerika Syarikat serta peluang kenaikan pangkat. So ada dua nilai yang berkonflik. Dua-dua ni dia suka, dua-dua ni dia minat, dah berlatih hari-hari main futsal. Tiba-tiba dapat pula tawaran minta untuk bentang paperwork ke Amerika Syarikat untuk mendapat dana 5 juta ya. Okey. Jadi yang kedua, kenal pasti fakta-fakta yang sedia ada dalam konflik tersebut. Okey, pergi main futsal, apa fakta dia? Kalau main futsal setiap malam perlu berlatih untuk memastikan pasukannya berjaya di peringkat antarabangsa bagi membawa nama Malaysia. Kalau dia mewakili syarikat sebagai pegawai eksekutif pemasaran untuk meyakinkan pula para pelabur luar terhadap syarikat tempat beliau bekerja dan beliau dapat naik pangkat sekiranya dapat meyakinkan pelabur. Ini dia fakta-fakta yang ada. Main futsal dapat apa, mewakili syarikat dapat apa, kita kena keluarkan semua fakta-fakta yang wujud. Langkah 3, berdasarkan nilai yang konflik dan fakta yang telah disenaraikan, buat satu alternatif ataupun beberapa alternatif yang boleh dibuat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Kita buat satu alternatif. Pertama, membuat andaian alternatif untuk menyelesaikan konflik tersebut. Okey. Contohnya, pergi ke Korea Selatan dengan pasukan futsalnya. Pergi je lah pergi Korea Selatan. Kedua, pergi Amerika Syarikat atas tugas kerja. Pergi je lah Amerika. So pilih. Pergi Korea ke, pergi Amerika ke. Yang ketiga, tidak pergi ke Korea Selatan tetapi meminta jurulatih untuk memilih pemain lain bagi menggantikan tempatnya. Dia tak dapat pergi Korea tapi pilih pemain lain untuk ganti tempatnya. Yang seterusnya, tidak pergi ke Amerika Syarikat tetapi melatih pegawai lain untuk memahami tentang kontrak yang diperolehi dan menyelesaikan tugas-tugas pemasaran dengan izinnya. So, maksudnya, you senaraikan semua alternatif-alternatif yang boleh diguna pakai dalam menyelesaikan isu tersebut. So, tadi alternatif itu kita kena buat satu kesan terhadap alternatif tersebut. Okey, pertama sekali tadi, pergi Korea Selatan dengan pasukan futsal. Apa kesan dia? Dapat membawa nama negara dan mencungkil bakat beliau di persada dunia. Orang dunia kenallah bahawa dia pemain Malaysia dan pemain futsal sampai ke peringkat antarabangsa. Kalau tindakan pergi ke Amerika Syarikat atas tugasan kerja, dapat membentang dan meyakinkan pelabur tentang syarikatnya dan jika ia berjaya dapat naik pangkat. Itu kesan dia. Yang ketiga, tidak pergi ke Korea Selatan tetapi meminta jurulatih untuk pilih pemain lain bagi menggantikan tempatnya. Kesan dia, dia terlepaslah peluang untuk pergi ke Korea Selatan tetapi dapat menyelamatkan pasukan futsalnya dan dapat pula ke Amerika Syarikat serta kemungkinan memperolehi pangkat yang besar nanti. Yang keempat, tidak pergi ke Amerika Syarikat tetapi melatih pegawai lain untuk memahami tentang kontrak yang diperolehi dan menyelesaikan tugas-tugas pemasaran dan izinnya. Kesan dia, terlepaslah peluang untuk pergi Amerika Syarikat dan dapat mewakili Malaysia dalam acara futsal tetapi kehilangan peluang menjawat jawatan yang lebih tinggi. So dah ada tindakan alternatif yang kita dah buat dan kita dah senaraikan apa kesan dia. So langkah 5, pilih satu daripada alternatif tersebut. Daripada 4 tadi ni, pilih satu. Mana yang awak rasakan paling terbaik? Ini dikatakan sebagai analisis nilai. Kita membuat satu tindakan dan kita buat satu judgement apakah dia impact ataupun kesan terhadap alternatif tindakan yang akan kita lakukan sekiranya kita buat tindakan-tindakan tersebut. So setelah membuat pilihan daripada apa yang kita dah buat tadi tu, setelah melakukan langkah 4 tindakan tadi tu, Idham telah boleh memilih alternatif yang terbaik untuk beliau. Apa dia yang dia nak pilih? Okey, jadi so dia buat pilihan lah. Bagi saya lah, kalau saya pilih alternatif nombor 3. Tidak pergi ke Korea Selatan tetapi meminta jurulatih untuk memilih pemain bagi menggantikan tempatnya. Supaya peluang pergi Korea tu ada dan dapat menyelamatkan pasukan futsal, pasukan cemerlang atau tak cemerlang, tak apa, tak ada masalah. Dan dia dapat pergi Amerika Syarikat dengan tenang dan akhirnya dapat menaiki kenaikan pangkat.
sekiranya berjaya meyakinkan pelabur tadi tu. Jadi kata orang tu, dia tidak menghampakan pasukan futsal dan juga pada masa yang sama dapat membawa nama dia dan juga bekerja di luar negara untuk membentangkan proposal dan akhirnya naik pangkat. Supaya tak adalah orang yang sedih ataupun berduka. Okey, kelebihan strategi ni. Apa dia kelebihan? Individu akan menggunakan pemikiran yang logik untuk menyelesaikan konflik. Kita tentukanlah benda-benda tadi ni apa kelebihan, apa kekurangan. Individu juga dapat meneliti banyak fakta dan kesan terhadap setiap alternatif yang dikenal pasti. Kita tahu apakah kesan baik, apakah kesan buruk dan dapat meningkatkan kefahaman serta memahami bahawa setiap keputusan yang dibuat perlu mengambil kira kepentingan orang yang lain. Dan kelemahan strategi ini ialah tidak mementingkan fakta dan logik sahaja. Maksudnya dia fikir macam-macam benda. So dia macam tak berfokus lah. Dia mungkin akan banyak alternatif-alternatif yang disenaraikan. Okay? Itulah dia kelemahan dia. So bila dah banyak alternatif, kita pun susah sebenarnya nak pilih. Dan kurang mementingkan dimensi emosi dan tingkah laku moral yang berpatutan termampu dilakukan, individu perlu mengambil kira diri sendiri dan juga orang lain. So maksud dia, kelemahan strategi ini juga ialah bila kita terlalu banyak alternatif, maka kita akan fikir macam-macam benda. Sampaikan kesan kepada orang lain, kepada banyak-banyak benda. So dia tak mementingkan dimensi moral diri dia semata-mata. So dia mementingkan kepada lain. Bagus juga sebenarnya. Cuma kelemahan tu untuk individu lah nak menyelesaikan tu mungkin banyak fikiran yang perlu digunakan. Dan individu perlu tahu kelemahan untuk melakukan sesuatu yang patut dilakukan. Okey, kelemahan dia, individu tu akan nampaklah kelemahan diri dia untuk dikeluarkan untuk menyelesaikan isu-isu tersebut. Bagi saya sebenarnya bagus juga supaya kita tahu kita ni mampu ataupun tidak mampu dalam melakukan sesuatu perkara. Jadi kita dah belajar 2 nilai pada hari ini, iaitu 2 strategi untuk menyelesaikan konflik, strategi analisis nilai dan juga tadi tu ialah tu strategi kompromi. Ada 2 Jadi itu saja kuliah kita pada minggu ini. Jadi sila tengok dekat bahagian Google Classroom ada sedikit peneguhan latihan untuk kuliah pada minggu ini. Itu saja, jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.